Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Aina Nafisah binti Ismail dan nombor matrik saya ialah JP10735119. Hari ini saya mempunyai beberapa para panel yang istimewa untuk membincang tentang masyarakat berkualiti lahir dari pemupukan penghayatan nilai-nilai agama. Jom, mari kita bertaruh bersama para panel kita yang lain. Hai, selamat petang. Saya perkenalkan diri saya Nurdura Tanisha Lete binti Abdullah. Nama matrik saya adalah JP 10817/19. Salam sejahtera, saya Grolina Vuisu dan nombor matrik saya ialah JP 10754/19. Hello, selamat petang semua. Nama saya Alia Atika binti Yusof dan nombor matrik ialah JP 1073619. Bagaimana anda semua? Adakah semua baik? Sihat, sangat sihat. Saya rasa sangat gembira dapat berkumpul bersama-sama untuk membincangkan topik yang menarik ini. Saya juga sangat gembira melihat rakan-rakan saya di sini. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa anda semua untuk menyertai perbincangan ini. Saya sangat menantikan perbincangan ini. Sama-sama. Okey, sebelum kita memulakan perbincangan ini, mari kita menonton video ini bersama-sama. Wah, sangat menarik bukan? Kalau orang putih pun rasa takjub, apakah lagi kita rakyat Malaysia? Saya sangat berbangga jadi rakyat Malaysia. Saya pun rasa kagum melihat persembahan tadi. Kita patut berbangga menjadi rakyat Malaysia. Malaysia ini merupakan sebuah negara yang pelbagai kaum dan dibahagikan kepada 3 kelompok utama iaitu Melayu, Cina dan India. Kelompok-kelompok ini mempunyai kepercayaan dan budaya yang berbeza-beza. Betul Dura, saya setuju. Setiap agama mempunyai nilai-nilai agama tersendiri dan apabila dipupuk dalam kehidupan, ia menjadi asas yang penting dalam membentuk kesejahteraan dan keamanan negara. Tanpa kewujudan nilai yang universal ini, masyarakat akan mula terdorong untuk menyanjung nilai-nilai negatif yang boleh memecah belahkan keharmonian kehidupan bermasyarakat. Saya setuju. Perkara inilah yang akan menyebabkan kesetiaan rakyat Malaysia serta identitinya sebagai seorang warga negara akan menjadi kabur dan maruah bangsa tidak dijunjung tinggi dan mungkin mereka akan memperkecil-kecilkan negara dan bangsa sendiri. Dengan itu, masyarakat Malaysia ini haruslah mempunyai nilai yang murni untuk setiap individu, organisasi dan semua sektor. Wah, bagus sekali kupasan yang diberikan oleh para panel kita pada hari ini. Topik ini menjadi semakin menarik ya. Jadi, bolehkah Cik Alia berkongsi kepada semua apa yang dimaksudkan dengan penghayatan agama? Untuk makluman, dari segi bahasa, penghayatan berasal daripada perkataan Arab hayat yang bermaksud hidup, manakala dari segi kata kerja pula, menghayati, memberi erti merasai dan mengalami atau dengan kata lain meresap ke dalam jiwa. Penghayatan pula bermaksud perihal menghayati, perihal merasai dalam batin. Perkataan agama pula berasal dari perkataan Sanskrit iaitu gabungan A bermakna tidak dan gama bermakna kacau, menjadikan agama memberi maksud peraturan atau tidak kacau. Sesuai dengan itu, orang yang beragama dikaitkan sebagai manusia yang memiliki ketenangan zahir dan batin. Oh, begitu. Sangat jelas. Terima kasih Cik Alia. Itu apa yang diterangkan oleh Cik Alia. Jadi, bolehkah Cik Dura pula kupas sedikit tentang penghayatan agama ini pada pandangan Cik Dura?
Apa yang saya faham, penghayatan agama merupakan satu proses menterjemah juga pengamalan ajaran agama secara menyeluruh dari segi pertuturan, tingkah laku, pemikiran, prinsip dan juga sesuatu tindakan dalam seluruh aspek kehidupan yang berumbikan nilai-nilai, pengetahuan dan kefahaman tentang sesuatu agama tersebut. Wah, sekarang saya faham dengan lebih jelas tentang penghayatan agama ini. Jadi, nilai dan etika ini merupakan elemen yang sangat penting dalam menyumbang keamanan dunia ini. Setuju, perkara inilah sebenarnya disokong kuat oleh ahli sejarah dan tokoh falsafah sains sosial sebagai satu elemen yang penting bagi mengawal nilai-nilai dan kegiatan yang tidak bertanggungjawab. Saya ada membuat beberapa pencarian berkaitan dengan topik hari ini. Sebenarnya, saya berasa amat terkejut kerana terdapat pelbagai masalah kes jenayah dan salah tingkah laku yang terlalu banyak berlaku di negara kita. Seperti yang dipaparkan pada layar skrin ini semua merupakan contoh-contoh kes jenayah dan masalah tingkah laku yang terjadi di Malaysia akibat daripada kurangnya penghayatan agama dalam kalangan masyarakat zaman kini. Seperti contoh, pelajar tingkatan 4 mencederakan guru menggunakan kerambit. Yang kedua, menendang kepala bapa. Yang ketiga, buang ibu demi kekasih. Yang keempat, buang bapa di tepi masjid. Dan yang terakhir sekali, kelar leher ibu sendiri. Dan ini merupakan kes yang paling dahsyat sekali. Betul, tanpa kita sedar sebenarnya zaman sekarang kita sedang menternak generasi derhaka terhadap ibu bapa, guru, ulul amri dan Tuhan. Berkat ilmu dan amal sudah tiada lagi. Saya teringat satu peristiwa yang merupakan satu mimpi ngeri yang realiti bila berlakunya rusuhan di Seksyen 23 Shah Alam yang berhampiran dengan rumah saya. Kejadian ini berlaku pada 28 Ogos pada tahun 2009. Rusuhan ini berlaku kerana penduduk kaum Melayu di kawasan tersebut berasa marah dan membantah tindakan kerajaan yang bercadang membina kuil di kawasan itu kerana penduduk kaum India hanya minoriti sahaja di kawasan tersebut. Bercerita tentang rusuhan, saya terbaca rusuhan pertama berlaku di Malaysia pada 13 Mei 1969 yang mana sejarah hitam dalam sejarah hubungan antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Tragedi ini telah meragut banyak nyawa dan mengakibatkan kerosakan serta kehilangan harta benda. Faktor yang mencetuskan tragedi ini adalah ketidakpuasan hati kaum Cina dan kaum India terhadap hak istimewa kaum Melayu kerana mereka merasakan tersisih daripada keadilan. Hak kerakyatan orang muka Melayu, latar belakang pendidikan yang berbeza, yang mengukuhkan lagi keperbezaan kaum yang sedia wujud, dasar dan pecah perintah oleh penjajah Inggeris menyebabkan jurang kedudukan sosioekonomi antara tiga kaum ini tidak seimbang dan kemenangan kaum Cina dalam pilihan raya umum pada 1969 menjadi provokasi kepada kemarahan kaum Melayu kerana kaum Cina mengadakan perarakan dengan mengutuk serta menghina kaum Melayu. Andai kata penghayatan nilai-nilai agama tidak dipupuk dalam diri masing-masing, maka berlakulah isu-isu sebegini yang berpunca daripada soal perbezaan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. Betul, kepelbagaian kaum dan agama ini merupakan realiti yang seharusnya diterima oleh umum dan adalah menjadi kewajipan bagi menghormati sesama agama. Bagi mengatasinya, bolehkah Cik Alia memberikan beberapa cadangan yang boleh dipraktikkan dalam aspek individu dan juga keluarga? Dipersilakan. Boleh, dari segi aspek individu tersebut hendaklah mengamalkan 5 prinsip asas etika iaitu prinsip nilai hidup manusia, prinsip kebaikan dan keburukan, prinsip keadilan dan saksama, prinsip kejujuran dan prinsip kebebasan dalam kehidupan seharian agar mampu menjadi insan yang beretika dan berakhlak mulia. Dari aspek kekeluargaan pula, ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk dan mencorak nilai penghayatan agama dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Ibu bapa perlulah bersikap telus dan terbuka dalam menerangkan perbezaan agama lain. Ibu bapa juga perlu mengajar anak-anak kecil menghormati setiap agama yang dianuti oleh pelbagai penganut lain. Wah, bagus sekali cadangannya. Terima kasih Cik Alia. Okey, untuk aspek masyarakat pula, ada sesiapa yang ingin berkongsi cadangan bagi mengatasi masalah akhlak
untuk membentuk masyarakat yang berkualiti untuk menjamin keamanan Malaysia? Pada pendapat saya, kelompok masyarakat yang pelbagai perlu mengamalkan sifat toleransi, meraikan kepelbagaian, menyantuni dan saling menghormati antara satu sama lain. Selain itu, kita hidup dalam masyarakat perlu menepis perasaan prejudis atau stereotip terhadap agama penganut lain agar salah faham dapat dielakkan. Bukan itu sahaja, kita juga patut tidak mengamalkan fitnah atau penyebaran maklumat yang tidak betul serta menghina agama lain sehingga boleh mencetuskan provokasi kemarahan penganut lain yang boleh mengakibatkan rusuhan. Dan paling utama sekali adalah hapuskan semangat etnosentrisme, iaitu pandangan atau sikap yang percaya bahawa golongan atau kebudayaan etnik sendiri adalah lebih baik daripada golongan atau kebudayaan etnik lain. Wah, idea yang sangat bernas sekali. Terima kasih atas perkongsian idea yang menarik itu, Cik Glorina. Wah, masa pun berlalu begitu pantas ya kawan-kawan. Untuk tidak membuang masa, untuk soalan yang terakhir sekali, bolehkah Encik Dora memberi cadangan memilih masyarakat yang berkualiti dari aspek negara kita? Boleh, tak ada masalah. Terima kasih kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi sedikit idea dalam masa yang sangat mencemburui kita. Dari aspek negara, kita boleh mengadakan dialog antara agama bagi memupuk sifat keterbukaan dan setiap pihak boleh mempelajari dari pihak yang lain bagi mencari titik persefahaman antara satu sama lain. Selain itu, kerajaan bagi setiap negara perlulah berkongsi kuasa politik dan ekonomi secara adil serta membina sistem pendidikan yang dipersetujui bersama. Bagi negara kita, kerajaan perlu mengambil tindakan menguatkuasakan perlembagaan negara. Yang ketiga iaitu kedaulatan undang-undang dalam menangani ekstremisme dan golongan provokasi agama yang boleh menjejaskan keharmonian dan perpaduan negara. Wah, hebat-hebat belaka panel kita pada hari ini ya. Pelbagai ilmu yang dikongsikan bersama. Semoga perbincangan kita pada hari ini memberi manfaat kepada orang lain dan secara tidak langsung juga dapat memberi kesedaran tentang betapa pentingnya penghayatan nilai agama ini bagi melahirkan masyarakat yang berkualiti dalam membentuk keamanan negara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.